Sebab saja cerita lah. Siapa buat insurans kat sini kat sini? Saya. Ada lah? Okey, tak ramai yang insurans, tak apa, kita pergi kacau lah. Sebab saya pernah buat talk, ada 2-3 company insurans yang panggil. Ni kita tak start lagi lah, ni saja sembang-sembang dulu. Okey, 2-3 company insurans saya pernah buat sebelum ni buat talk. Sebab semua company yang saya pergi nombor 1. Kan? Saya kat insurans A, saya pergi, dia kata dia nombor 1. Saya kat insurans B, saya pergi, dia kata dia nombor 1. Saya kat insurans C, saya pergi, dia kata dia nombor 1 dalam Malaysia. Jadi siapa nombor 2? Yang buat insurans ni, company nombor 1, nombor 2? 3 kot. Nombor 3. Saya kat insurans ni semua dia kata dia nombor 1. Tapi tak apa lah, tak ada masalah. Sebab itu strategi pemasaran. Nombor 1 daripada segmen-segmen yang berbeza. Betul tak? Segmen yang berbeza. Dia tak highlight lah yang lain. Siapa yang hari tu mai seminar saya dekat Safira, dia tengoklah video yang saya buka berkenaan dengan iklan apa tu? BMW dengan Audi. Siapa yang main itu? 20 hari tu kita buat iklan 18 kan? 18 bulan. Okey. BMW dengan Audi. So orang kata saingan sihat. So, siapa yang sini memang dah pakai WeChat untuk buat marketing? Tak ada? Tak ada? Pakai WeChat? Ada, tapi bukan marketing lah. Ada akaun WeChat lah? Ada. Okay. Siapa lagi ada akaun WeChat? Ya Allah, sayangnya tak pakai. Tak apa, kita cover nanti untuk WeChat tu. Instagram saya tanya dah tadi, yang ada akaun. Tapi yang betul-betul buat sale melalui Instagram, memang pakai Instagram lah. Okay. Follower berapa ramai? Tak sampai 10k lah. Tak apa, tak ada masalah. Sebab dia ada apps juga untuk kita nak tarik orang. Tahu kan? Tak tahu? Okay? Dia ada apps. Kita install je, kita install, kita boleh tarik dia panggil follower yang ramai. Dan kita boleh dapat targeted punya follower juga. Sama macam Facebook. Sebab Facebook kalau kita buat page, kita buat sebarangan. Hari ini yang pakai Facebook paling ramai siapa? Paling ramai pakai Facebook. Ya? Paling ramai pakai Facebook. Budak sekolah. Sebab tu mereka tak jadi. Kita iklan yang baca tu budak sekolah. Lepas tu kita tak set language. Itu pun satu kesalahan yang sering berlaku. Tengok like banyak tapi tak nak save. Tak ada komen. Like yang banyak kan. Sebab apa? Sebab apa? Warga asing. Kan? Warga asing banyak like. Bila kita cek balik siapa yang like ni, semua nama Widodo lah, apa lah. Okay? So benda-benda tu penting untuk kita buat targeted. Okay? Kemudian cukup kot saya rasa kita cover Facebook, kita cover WhatsApp sikit, Instagram sikit, WeChat. Empat lah. Sebab Facebook pun dah panjang lah tu. Facebook kita nak buat tunjuk cara macam mana nak buat page, macam mana cara nak buat ads. Kemudian kita tak masuk yang offline lagi. Okay, kita tak masuk offline lagi. Siapa yang produk dia pernah masuk paper ke, majalah ke? Ada tak? TV ke? Radio? Tak ada? Kak? Iklan tak ada? Kat TV, kat radio? Tak ada? Buat brochure lah. Melalui Mara, melalui Perda memang ada dana untuk iklan. Untuk kos pengiklanan memang mereka ada tanggung. Okay. So medium apa yang pakai abang? Cikgu pakai medium apa? Buat iklan? Offline macam mana tu? Sembang-sembang macam tu. Okay.
lagi, medium apa lagi yang kita boleh pakai? Facebook. Facebook memang kita akan gabung website. Siapa yang ada website? Siapa yang ada website? Dua orang kan? Siapa yang ada website? Tak ada website kan? Sebab lagi kita tak payah cover, tapi saya nak bagi tahu website adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Wajib lah. Kalau kita buat bisnes, kita kena ada website. Itu wajib. Kau kena ada website kau. Sebab produk sendiri, produk macam ni memang kena ada website. Website kena ada. Sekarang tak mahal website. Saya buat itu baru 450 sahaja. Kalau siapa nak tahu tak mana buat website murah, boleh tanya saya, boleh cari saya nanti. Nah, yang depan ni pun memang buat website kan. Buat website bincang je lah. Tak boleh bincang. Sebab tu saya kata yang penting bila kita main dalam suasana, dalam keadaan yang macam ni, kita kena create network, ambil kontak apa semua. Saya tak ada halangan, tak ada masalah. Cuma jangan kita buat perkara atau benda-benda yang tak betul saja. Yang kita buat benda-benda yang salah saja. Kita nak create network tak ada masalah. Sebab dalam bisnes memang kena ada network. Kalau tak ada network, macam mana kita nak buat bisnes? Tak? Betul. Okey. Safari Haramai berapa orang? 4 je lah. 4 lah? Ya. Okey, alhamdulillah. Ini syarikat umrah. Saya pernah pergi umrah dengan Safari Haramai. Sekali kedua daftar dengan company lain, dengan yang tu lah. Kena tipu. Tak apalah. Jadi umrah pakai apa untuk buat iklan? Okey, yang pertama kita ada website kita. Pakai? Website. Okey. Website kita www.safariharamai.com. Okey. Lepas tu kita ada WhatsApp. Okey. Lepas tu juga kita ada dia punya melalui 12. MBTN net. Kita Plus. boleh 11 SMS. Ya. Okey. Lepas tu apa biasanya MNC biasa. Telefon. Siapa tak tahu plus SMS tu? Tak tak? Tak tahu. Plus rate yang kadang-kadang kita tengok email kita, inbox kita banyak kan masuk email. Kerap kan rajin dia type. Sebenarnya benda-benda tu tadi schedule. Okey, tadi schedule. Okey. Minggu lepas saya di KL, syarikat umrah dari Johor. Dia punya package sampai bulan 3 ni dah full. Pakai Facebook sahaja. Dah full. Rehat semua, staff rehat. Sampai bulan 3 ni dah full. Cuma pakai FB sahaja. Duduk di office buat marketing di office. Sampai orang marah, orang main nak daftar, minta maaf, penuh. Cuma tak boleh ambil dah. Yang tu sebab pengalaman baru saya jumpa dengan orang yang buat umrah juga. Dia kata sayang lah Cik Nan. Lepas ni kena cakap 2 biji, 3 biji kena nampak. Memang hebat. Kalau di Johor, di KL, tengok dia orang buat marketing memang sangat-sangat hebat lah. Cuma kita kat sini lah. Bukan kata tak hebat. Sebab Penang, KL, Johor sebenarnya taraf hidup kita lebih kurang je kan. Tapi cuma cara kita guna media-media boleh semua kan. Kemudian bila ada seminar, ada khusus dekat KL, kita dah rasa jom. Saya pergi seminar selalu kena buku. Kalau dekat KL lah kan, dia kata orang yang paling susah nak keluar ni orang Penang kan. Orang Penang ni susah nak keluar kata. Buat seminar lah, buat jalan, buat makan angin, serah kan. Cerita dia buat nak pergi seminar, nak pergi belajar, itu ni sebagainya. Memang kita antara yang selalunya kita akan tanya apa, bila nak buat kat Penang kan? Dia dah pun tarikh, lokasi semua, KL, JB. Kita tanya pula, bila nak buat kat Penang? Tuan, bila nak turun Penang? Bila nak buat kat Penang? Kita panggil Tuk Guru main sini, bukan kita cari Tuk Guru. Konsep dah salah lah. Nah, okey, 9.35 dah. InsyaAllah kita boleh start. Kalau boleh silent handphone. Kalau lagi bagus, off handphone.
boleh buat bilik seminar, boleh bagi orang sewa. Tak ada masalah. Okey, dia boleh kita biar kosong macam tu saja. Jadi, berapa orang yang tak kenal saya lagi? Yang tak kenal, pertama kali. Pertama kali tengok. Pertama kali ya. Ya? Mana tuan? Ramai lah cakap macam tu. Okey, pertama kali yang tengok saya, yang kenal saya. Okey, nama saya Adnan bin Muhammad Farouk. Okey, boleh panggil Nan. Apa sajalah Cik Nan. Jangan panggil Mak Black, Mak Gelap. Janganlah. Okey, panggil nama. Okey, panggil nama. Kemudian, saya berasal daripada Sungai Puyuh. Kat sini je lah. Tahu tak Sungai Puyuh kat mana? Pusat bandar tu. Okey, saya berasal daripada Sungai Puyuh. Kemudian, saya buat bisnes pertama kedai hardware. Yang kedua, kalau tengok dalam Facebook, Basikal Penang. Yang ketiga, kalau tengok Baby Penang Shop, kedai baby. Okey. Yang ketiga, saya buat yang keempat saya buat deko, mutiara deko. Okey. So yang tu memang selalu berjalan dalam FB. Kalau siapa-siapa pernah tengok page tu semua page saya lah. Okey. Mutiara deko, Basikal Penang, Baby Penang Shop. Okey, hardware tak ada page. Okey, dah hardware tak ada page. Okey. Kemudian umur saya lahir tahun 81. Kita kira lah. Saya lahir tahun 81. Kemudian apa lagi? Saya dah kahwin. Okey, saya dah kahwin. Ya. Anak 2 orang. Ada soalan lain lagi? Isteri 1. Jangan orang kampung saya ada tahu. Okey. Kemudian bisnes-bisnes yang saya buat tu memang saya guna kedua-dua medium, online dan juga offline. Sebab tu saya sharing. Jadi mungkin ada tuan-tuan dan perempuan belajar tempat lain, ikuti seminar lain, dia bagi tips atau poin-poin yang berbeza. Tak ada masalah. Macam saya kata dalam seminar saya yang sebelum ni, dalam bisnes semua jawapan adalah betul. Dalam bisnes semua jawapan adalah betul. Sebab kita bukan periksa, kita bukan duduk dekat sekolah yang kena jawab soalan objektif. Jawapan dia satu je betul. No. Okey. Sebab tu saya kata bila saya buat talk, bila saya bercakap, benda tu berdasarkan saya punya pengalaman. Jadi mungkin berbeza dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Okey. Kemudian saya bermula dengan kedai hardware. Kemudian saya masuk deko, untuk buat deko. Kemudian saya buka kedai basikal. Dan yang terakhir saya buka kedai baby shop. Okey. So ada apa-apa soalan lagi yang nak tahu berkenaan dengan saya? Ya, Pak. Saya tanya macam mana kita pun nak fokus pembagian penjagaan. Jadi kita berpedoman yang mana antara kita jumpa di semua tadi punya kita yang mana yang saya betul fokus. Okey, macam mana? Betul lah, bila dah banyak ni memang ada orang kata macam mana nak manage, macam mana nak urus. Tak pening ke banyak-banyak nak urus. Okey. Pertama sekali saya bukan buka serentak satu-satu. Mana kata kita buka satu, dah stabil, dah okey, pekerja kita pun dah okey, baru kita buka yang kedua. Sama juga, dah okey apa semua, pekerja semua. Yang paling penting pekerja lah. Paling penting pekerja. Bila pekerja semua dah okey, baru kita boleh go next. Itu dia panggil leverage. Sebab tu kita boleh tinggal. Kita kena buat bisnes sampai tahap kita boleh tinggal. Okey, kalau bisnes tu maksudnya kalau kita tak ada bisnes tu tak boleh run, kita tak boleh buat benda lain lagi. Kita tak boleh tinggal lagi. Okey, banyak kesilapan yang berlaku apabila kita orang kata tak boleh tinggal satu-satu bisnes lagi, kita pergi buka bisnes lain. Okey, benda tu pun pernah berlaku pada diri saya. Saya pernah buat kedai basikal.
saya buat di sini, di Batuas. Kemudian saya buka satu lagi cawangan di Seredar. Tak ada lari, memang tak ada. Okey. Kemudian saya tutup. Saya tutup yang di Seredar. Saya fokus semua di Batuas. Jadi semua kedai-kedai saya, semua bisnes saya ada di Batuas. Ada di kawasan ini. Sebab tu saya kata, saya sampaikan, saya bagi tips berdasarkan pengalaman saya sendiri. Okey. Ya, macam mana saya buat online marketing kedai basikal. Saya pernah cecah sales 150,000 sebulan. Saya dapat sales 150,000 sebulan. Dan pada bulan ketiga, Metro, kita masuk Metro, ruangan bisnes. Bukan beli iklan, kita memang Metro, my interview dan kita masuk ruangan bisnes. Bulan ketiga sahaja. Kedai hardware saya biasa masuk Sinar pun sama, dia orang datang interview. Okay? Jadi benda-benda tu yang kita nak belajar, kita nak tengok macam mana sebenarnya kita nak tackle media-media ni semua. Benda-benda tu ada kaedah, ada cara dia. Okay? Contoh satu hari bulan ni saya akan buat pelancaran kayuhan jelajah, kayuhan Solo jelajah satu Malaysia. So Basikal Penang sebagai main sponsor, penaja utama. So daripada situ kita akan dapat perhatian daripada media. Okay. So ada kaedah lah. Lain bisnes, lain cara dia. Tak sama, okey? Lain bisnes, lain cara dia. Lain bisnes, lain cara dia. Sebab jangan risau, ramai. Kita punya, orang kata base customer kita bukan sikit. Kita jangan kecilkan skop kita. Kita kena luaskan skop kita. Yang tu yang penting. Okey? Dan saya rasa habis tu berkenaan dengan diri saya. Nak? Ada lagi kan yang nak tahu? Kedai Ya. hardware dan BB tu kat mana? Macam mana? Kedai hardware dan yang Okey, kedai hardware dekat Pematang Tok Jaya. Depan masjid, betul-betul. Depan masjid Pematang Tok Jaya. Kedai baby dekat Taman Seri Pinang, Sungai Puyu. Okey, Taman Seri Pinang, Sungai Puyu. Dengan kedai basikal saya pun dekat situ juga. Taman Seri Pinang, Sungai Puyu. Okey? No? Sumpah no? Saya kahwin, saya sewa baju dekat Nur lah. Nur Mesra Kasih lah nama kedai. Jadi tuan saya hari ya. Jadi dalam di perniagaan, jadi kita kena ada persaingan antara ramai dengan perusahaan. Jadi yang mana kadang-kadang ada Tak clear, tak clear. Macam mana? Jadi di perniagaan kita mencuburi kita perlukan apa? Satu pengalaman. Pengalaman, okey. Jadi mana kita nak bagi tanding mana dua-dua boleh disatukan kan? Dua-dua tu maksudnya pengalaman dengan apa? Perusahaan kan? Perusahaan. Perusahaan kita ada, tapi kita memang masalah jadi kita cuba yang tu kan? Bila besar tu maksudnya macam mana? Kadang-kadang kan mesti kan kita cuba ada kan? Okey. Jadi kita buat kita cakap kita buat kan? Kalau kita tak ini itu dia punya kita pun. Jadi kita pun kita sambangkan. Okey. Faham. Okey, jadi macam mana nak seimbangkan kelulusan dengan pengalaman. Okey, mula-mula kita start bisnes macam saya sendirilah. Saya start bisnes tanpa pengalaman. Okey, start bisnes tanpa pengalaman. Bila dah lama baru pengalaman mai. Betul tak? Tak ada orang yang mula-mula buat bisnes dia dah ada pengalaman. Dia dah mimpi dah 7 tahun kan? 7 tahun dia mimpi dah. So dia dapat pengalaman dalam mimpi. Tak ada lagi istilah tersebut. Jadi macam mana kita nak seimbangkan? Tuan kita tanya tadi, abang kita tanya, macam mana kita nak seimbangkan kelulusan dengan pengalaman? Okey, kelulusan ni maksudnya akademik lah. Kita ada diploma, kita ada degree. Okey, saya ada SPM. Okey, saya belajar sampai SPM sah saja. Okey, ada orang yang ada diploma, ada orang yang ada degree, ada orang yang ada master dan ada juga yang ada PhD. Okey. So benda tu tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita dengar ada istilah orang dulu-dulu lah. Okey. Buat apa belajar tinggi-tinggi. Especially untuk perempuan lah. Betul tak? Orang dulu-dulu lah kan. Belajar tinggi-tinggi buat apa? Last kali nak ke dapur. Tapi lah banyak lelaki ke dapur. Banyak lelaki ke
siap. Dia je kau. Cikgu selalu masak. Okey. Jadi pada saya pelajaran dengan pengalaman tak ada masalah. Sebab kadang-kadang daripada knowledge, daripada pelajaran, daripada apa yang kita belajar, kita boleh implement untuk kita guna dalam kita punya bisnes. Betul tak? Lebih baik daripada orang yang tak ada pelajaran. Tapi kita tak katalah tak ada pelajaran tu tak boleh berjaya. Sebab statistik 80% jutawan orang yang gagal dalam pelajaran. Orang yang gagal dalam akademik. Sebab kita tengok kebanyakan yang berjaya, yang jadi jutawan, yang hebat-hebat, peniaga, usahawan, berbanding dengan golongan profesional. Contoh doktor, lawyer, apa lagi? Arkitek, engineer. Yang makan gaji ni lah, kita cerita dia yang makan gaji. Okey, sebab dia ada limit. Dia rajin macam mana sekalipun dia ada limit. Okey, berbanding dengan orang yang buat bisnes. Boleh faham tak? Boleh tak? Okey. Jadi sebenarnya nak seimbangkan tu, pertama sekali apa yang saya belajar dulu, mesti ada mentor. Mesti ada mentor. Kena ada guru. Kita tak boleh buat bisnes kita main redah je. Betul tak? Kita tak boleh redah saja. Kita kena ada mentor, kena ada guru. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni banyak sangat seminar-seminar, banyak sangat kita kursus-kursus yang berkaitan dengan keusahawanan. Yang paling top di Malaysia ni Dr. Azizan. Tapi ada yang tak mampu, ada yang ialah sebab dia berbayar. Okey, tapi pada saya, bagi yang ada kemampuan, bagi yang ada duit, bila kurang-kurangnya boleh attend IMCK pun dah memadai. Bagus sangat. Okey, yang latest IMCK yang lepas yang baru ni budak student universiti umur 23. Okey, jana pendapatan 1 juta sebulan. Tak ada kedai, tak ada apa, online sahaja. Tak ada kedai. Kedai tak ada, buat duduk dekat college, dekat rumah saja. 1 juta sebulan. Okey, mensyarah pun belajar dengan dia boleh. Kan? Mensyarah belajar dengan dia. Sebab kereta dia lagi besar daripada kereta mensyarah. Kan? Okey, sebab tu saya kata yang paling penting, bila kita nak buat satu-satu benda, kita kena ada mentor. Sama lah kalau selalu saya pergi buat talk dalam syarikat, orang kata apa? MLM. Multi-level ni. Syarikat MLM selalu dia kata apa? Okey, syarikat MLM selalu dia kata dia dah tebas hutan. Upline lah, selalu leader-leader yang dah berjaya ni dia kata apa? Kami dah tebas hutan. Dah buka jalan. So follow saja. Kadang-kadang kita ego. Ego yang ni saya nak cerita. Semalam saya SMS, saya kata gelas kosong. Gelas kosong tu bukan saya suruh bawa gelas. Ada yang bawa gelas. Maksud saya bila kita mai hari ni, kita tinggal lah pangkat kita, pelajaran kita, kedudukan kita, apa saja yang kita ada tu kita tinggal lah dekat luar. Kita main dengan gelas yang kosong. Itu istilah sebenarnya bahasa motivasi. Tadi dia pun main, dia tunjuk Cina gelas ni macam mana. Astagfirullah. Jangan. Saya sengaja tak jawab semalam. Sebenarnya beberapa orang yang faham. Beberapa orang yang faham. Jadi tak apalah yang bawa gelas lagi, kita ada ayam dekat luar. Memang disediakan ayam masak mana. Ada kan? Ada ayam masak. Kemudian siapa yang nak order makan lagi boleh order siap-siap kan. Kalau ada yang nak order makan nanti boleh order siap-siap. Kemudian surau untuk perempuan di atas. Waktu solat nanti perempuan di atas belakang tu, lelaki di bawah ni je. Di bawah. Tangga belah sana. Okey, kita turun, kita solat di bawah. So tolonglah lelaki jangan solat dekat tempat solat ni, nanti jadi lambat. Okey? So nanti tengah hari kita break, kita solat, lelaki di bawah, perempuan di atas. Kemudian siapa nak order makan, boleh order siap-siap. Supaya nanti tak jadi kelang kabut, tak lambat lah. Okey? Itu saja. Kemudian ada orang lain enjoy makanan lagi? Tak ada? Tak ada enjoy makanan? Yang bawa kari pak begini, abang bawa apa? Bawa apa? Abang jual apa?
Restoran di mana? Di Kelantan. Sungai Petani. Restoran apa bang? Kedai makan. Kedai makan. Western. Restoran, kedai makan. Tak apa, tak ada masalah. Sebab tu saya kata, kita bila jadi usahawan, kita nak duduk dalam bidang perniagaan, kita nak duduk dalam bidang bisnes, sorok kena kuat. Sorok kena kuat. Abang, sorok kena kuat sikit. Kena terlamai. Kena terlamai. Okay? Saya tak pakai mic pun. Okey, boleh dengar lah. Belakang boleh dengar lah. Okay? Kena, suara kita kena lantang, suara kita kena kuat. Saya dulu pun sama juga. Sebenarnya masa saya di sekolah dulu, saya tak banyak cakap. Tak banyak cakap. Kan, saya slow. Lepas habis sekolah tu, okey, saya join MLM. Daripada situ saya mula belajar cakap. Macam mana tak cakap daripada up kan? Tengok muda lagi, dah boleh buat jualan, boleh buat sale. Panggil main depan, rasa seronok, rasa bangga kan? Bagi pakai blazer kan, umur 18, 19 dah pakai blazer, pakai tie. Allah, naik motor pun tak puang blazer kan? Naik motor ni, pakai blazer tak puang kan? Punya rasa bangga je pakai blazer duduk di Malaysia. Okay, so benda-benda tu tak ada masalah. Sebenarnya kita kena ada satu perasaan yang kita rasa seronok. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita rasa bila kita buat benda tu, kita rasa seronok, kita rasa happy. Biarlah orang nak kata kita. Betul tak? Janji kita tak kata ke orang. Tak cikgu? Okay, jadi benda-benda macam tu kita kena faham. Sebab tu kita kena tahu apa tujuan kita buat bisnes. Sebab apa kita buat bisnes? Kadang-kadang kita buat bisnes pun kita tak tahu sebab apa. Kawan aja. Kan? Sebab apa kita buat bisnes? Sebab kawan aja. Sebab apa buat bisnes? Sebab kita tengok dia tu buat bisnes kaya. Betul tak? Sebab apa kita buat bisnes? Abang, sebab apa buat bisnes? Ya? Nak berjaya. Kalau tak buat bisnes tak berjaya. Kan gaji. Berjaya lah. Ya juga. So sebab apa nak buat bisnes? Tak buat. Tak cukup. Kan nak cari jodoh. Okey. So sebab tu yang paling penting bila kita terlibat dalam online atau offline, kita kena tahu objektif. Apa saja yang kita buat, kita kena tahu objektif. Okey. So hari ini sebab tajuk kita pemasaran, kita kena tahu berkaitan dengan objektif pemasaran. Apa objektif kita? Apa objektif dalam pemasaran? Apa objektif? Apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak? Ya? Sale, betul? Okey? Objektif dalam pemasaran adalah sale. Okey? Kita tak kata buat pemasaran, buat marketing ni sebab nak kenal dengan ramai orang. Kan? Kita kenal dengan ramai orang pun tak guna juga kalau tak ada sale. Betul tak ke? Orang buka sabun macam Ustaz tu semalam, dia pun buka, dia pun oh wangi, letak balik. Kan, 500 orang buka bau wangi, letak balik. Dia kata oh wangi. Kau bukan nak suruh dia kata wangi ke tak wangi, betul tak? Kau nak suruh dia beli. Kan, tak payah sebut wangi, beli saja. Betul tak? Itu objektif dia. Betul tak? Itu objektif dia. Cium bau oh wangi. Okey tak? Lima hati orang main buat benda yang sama. Sakit hati ya? Sakit hati ya? Jadi sebab tu yang kita, bila kita buat marketing online atau offline, objektif kita adalah untuk sale. Betul tak? Untuk sale, untuk jualan. So untuk dapatkan jualan, apa yang perlu kita buat? Apa yang kita perlu buat untuk dapat jualan? Buat marketing, buat network, strategi. Lagi? Semua dah bangun tidur ke? Ke lu mimpi hari Sabtu ni? Saya buat hari Sabtu sebab ada orang minta buat hari Sabtu. Tapi hak minta buat hari Sabtu tak mat. Sakit hati. Sebab selalunya saya memang buat hari Ahad. Lepas tu, tapi ada juga yang suruh buat hari Sabtu kat Cik ya. Mai ada lagi yang suruh buat hari Sabtu Mai. Tapi ada yang bersungguh-sungguh Cik Nan tolonglah buat hari Sabtu. Hari Ahad
Sebab insya-Allah saya akan continue buat setiap bulan. Di Penang saya akan buat setiap bulan dan memang percuma. Tentu saya tanya Cik Nan nanti client advance kena bayar berapa client advance, bayar berapa, tak ada client advance. Okey, kalau tuan-tuan lepas ni ada apa-apa masalah, tak faham, nak tanya, nak boleh jumpa saya dekat office. Call je. Okey, kita boleh set untuk nak buat apa NPS apa semua. Tak akan habis hari ni sehari. Mai jumpa saya, tak ada masalah. Tak ada masalah, mai jumpa saya. Dan kita memang tak akan ada kelas yang berbayar. Tak akan ada kelas yang berbayar. Itu janji saya. Okey, walaupun kita ada kos, kita sewa dewan dan ni dan sebagainya, kita tak akan charge. Tapi alhamdulillah saya seronok walaupun kita buat percuma, kerap ramai macam ni. Sebab selalu percuma ni orang tak ramai, betul tak? Dia kena charge duit, kena berbayar baru orang ramai. Sebab saya tak cari makan, orang kata tak cari makan lah dengan cara buat talk. Kecuali yang adalah corporate company apa semua yang lain-lain tu, yang tu dia pun memang ada bajet untuk banyak. Tapi yang untuk usahawan yang baru-baru nak start niaga, yang baru tu orang kata cari strategi, baru nak buat marketing, kalau saya charge kan, dia pun baru nak naik, kita charge duit pula kan. Jadi guna duit tu untuk buat marketing, untuk buat benda-benda yang kita nak tunjuk nanti. Okay, macam mana kita nak create FBS. Kesian abang kita nak spend sehari RM3 pun tak mampu. Saya nak charge RM100 macam mana untuk kelas ya. Kan, saya untuk FBS RM3 pun tak mampu. Sedih. Okay, tak apa, tak ada masalah ya. Okey, kita tengok dulu perbezaan antara online dan juga offline. Siapa tahu apa beza antara online dengan offline? Apa beza dia? Offline ni kita jumpa orang dengan orang, kita keluar, dia atau cara melebarkan sayap. Offline. Ya bang. Online itu merupakan dalam talian dah, penjagaan dalam talian. Okey. Offline tu sebab kita tutup kualiti bagi offline kan. Okey. Kualiti dalam offline. Okey. Putus lah. Okey. Hari ni lelaki banyak cakap bagus. Selalu saya buat seminar, perempuan yang banyak cakap. Kan? Tak apa, tak ada masalah. Dia pun tengah searching lagi. Okey, betul. Kita tengok online adalah perkara yang berkaitan dengan internet dan connect. So yang wanita ni dia tak connect lagi ni. So dia tak keluar suara lagi. Okey. Benda-benda yang berkaitan dengan internet yang ada connection, yang ada kena ada connection tu. Dalam talian macam abang kita kata tadi. Okey. Dalam talian. Offline pula merupakan medium lain yang tiada kaitan dengan internet. So yang tak ada kaitan dengan internet tu kita panggil sebagai offline. Okey, yang tak ada kaitan dengan internet. Apa medium-medium offline yang tak ada kaitan dengan internet? Abang diam pula boleh tak? Kita dengar suara orang lain pula. Kita dengar suara orang lain pula. Apa lagi? Tak kita seorang yang pandai. Apa lagi medium lain? Ya? Kedai. Okey. Lagi? Papan tanda. Papan tanda. Okey. Poster. Okey. Lagi? Flyers. Seorang perempuan yang pertama. Lagi? Kios. Kios. Dia dah mula tu dia connect kan. Okey. Lagi? Home party. Oh ni orang direct selling kan. Okey. Lagi? Banner. Okay. Banyak. Sebenarnya medium offline ni lagi banyak daripada medium online. Okey, billboard, TV, radio, majalah, surat khabar, semua tu kita panggil sebagai medium offline. TV offline lah. Sebab dia tak payah ada internet untuk buka TV. Okey. Jadi apa lagi? Surat khabar semua tu. So sesuai tak offline kita guna pakai untuk bisnes
bisnes pada hari ini? Sesuai tak? Relevan lagi tak? Ha? Sesuai tak sesuai? Bergantung pada bisnes. Okey. Soalannya sesuai tak sesuai? Sesuai tak sesuai? Jawapannya sesuai. Okey. Jawapannya sesuai. Okey. Jawapannya adalah sesuai. Kita jangan hari ini bila kita master, kita pakar dalam satu-satu bidang. Contoh hari ini kita memang master dalam online, kita kata offline dah tak relevan. Salah. Online, offline masih relevan. Sampai bila-bila, insyaAllah. Sebab dua-dua tu ada dia punya connection. Kalau server down, macam mana? Tak payah buat dia. Okay? Kalau server down, macam mana? Terpaksa offline juga. Telemarketing. Okay? Saya daripada CIMB, okay? Cerita pasal insurans lah ni. Selalu guna telemarketing. Lepas tu suruh kita bagi nombor kad apa semua tu, buat confirmation, dia potong setiap bulan. Itu antara medium-medium yang sering orang pakai untuk buat marketing. Okay. Apa lagi medium lain yang rasa unik dalam offline ni? Yang power lah. Medium apa paling power? TV. Power. Power tu. Ya. Mulut ke mulut. CPR. Okey. Medium apa lagi? Billboard. Okey. Dulu jual. Ya. Salesman. Salesman. Ha. Medium yang paling power sebenarnya lah face to face. Kita order flyer 1000 sehari tak sama dengan kita jumpa 2 orang sehari. Ya, tak sama. So, bagi yang buat insurans ke, yang buat multi level ke, tak kira lah yang buat apa saja pun ke, yang jual sabun ke, jumpa orang lebih baik, lebih berkesan, lebih power. Okay. Tak payah cakap, tak payah telefon tanya ada kat mana ni, aku nak jual sabun kat hang. Oh, aku tak ada sini, dekat KL. Tanya dia apa khabar, ada kat mana ni, nak tak ni 3 hari nak keluar makan sekali je. Okey, bawa sabun. Letak dia macam mana? Time langsung kan. Tambah yang buat emas. Tak buat emas dia macam mana? Percayalah, budak-budak perempuan tak makan. Tak senang duduk kan. Simple dia tak macam duduk. Macam-macam persoalan yang bermain sini lah. Nak makan tak lalu, nak minum tak boleh. Tak buat mat. Saya biasa buat. Saya dulu buat sudir. Saya buat sudir. Biasalah kan. Kami susu banyak-banyak dalam beg tu. Pergi kedai makan kami buka. Cari tempat yang bawah lampu. Bukan bawah kipas, bawah lampu. Kan? Bersinar ya Allah. Tengok baru. Mesti boleh buat sale. Mesti boleh buat sale. Simple. Saya jual keroncang dulu pun sama. Saya kena dengan tu gelap sikit. Masa saya jual keroncang lah, saya mula berubah warna kulit ni. Sebab masa saya jual keroncang, memang saya keluar tengah hari. Bawa keroncang ni, bawa dua-dua tangan ni, bubuh dalam plate warna hitam tu, baldu dia hitam. Kan, lepas tu batu-batu tu susun dalam tu. Keluar, pergi dekat Sungai Petani. Kalau yang seminar lepas saya dah cerita kan. Saya pergi masa tu dekat Sungai Petani. Tepai muka ni tak saya cakap lah. Tepai lagi udah klik boya walaupun tak pegang klik boya tu. Kan? Tapi bila dah dapat sale, bila dah boleh buat jualan, hilang tepai-tepai. Saya boleh dapat profit sehari 700 masa tu. Profit. Jual keroncang sahaja. Tapi rahsia dia bawa tengah hari. Sinak-sinak dia gelak-gelak. Kau ada kau ayak tu dalam tumpah kan. Sat dek, sat. Tak payah risau, orang panggil kita, bukan kita yang cari orang tu kan. Dia pun umum penuh sama budak-budak office tu semua.
jumpa orang adalah lebih baik, lebih sesuai. Tapi bukan semua bisnes kita boleh turun jumpa orang. Contoh macam buat mat, yang nak buat jongkong sekilo jumpa orang. Okey, itu bahaya. Okey, saya pernah berurusan dengan seseorang dulu masa mula-mula terlibat dengan kemas ni. Mula-mula nak menyimpan barang kemas apa semua ni, nak beli 1 gram je, jumpa kat kedai makan. Sebenarnya dah ada dalam poket dah barang. Oh Ustaz, cik Nan, saya kena pergi tu dekat office dia ambil barang. Dia setak untuk kononnya sekejap. Lain dia ajak macam tu kan. Tak kedai orang jangan cerita barang kemas ada dalam poket. Dia orang colek. Okay. So bagi yang buat emas, hati-hatilah. No? Especially alamat umur. Jangan berurusan di umur. No? Jangan berurusan di umur. Tak kira lah bisnes apa pun. Bisnes apa saja jangan berurusan di umur. Ya. Elakkan berurusan di umur. Sebab biasanya customer-customer kita tak kenal. Kita tak kenal lagi. Kita kalau dah kawan yang memang kita kenal, yang rapat, adik-beradik semua tak ada masalah lah. Tapi kalau orang luar, elakkan berurusan di umur. Okay. Jumpa kat kedai makan ke apa semua tak ada masalah. Okay. Pergi kita sampai dulu. Dah order banyak orang kita dulu. Dia sampai dia tak payah belanja dia lah. Betul tak? Ya kita sampai dapat. Sampai dulu. Okay. So benda-benda tu tak ada masalah. Kita atur sendiri, kita buat sendiri. Sebab anda kena faham, online ada banyak sangat risiko. Banyak orang yang mengalami kerugian dalam bisnes online. Mereka tak bank in, mereka kata tak bank in. Anda hati-hati. Sebab bank slip tu boleh total. Kadang-kadang kita tak check, kita tak ada online banking, mereka WhatsApp kat kita slip, kita terus post barang. Sedangkan mereka tak bank in. Itu paling banyak berlaku. Ini saya pesan siap-siap. Pastikan kita buka akaun-akaun yang ada online banking. Dua dah madai, CIMB, Maybank. Okey? Kita ada CIMB Clicks dengan Maybank UU. Bila dia kata dia dah bank in, dia WhatsApp dekat kita slip, check dulu online banking. Dekat phone tu boleh check kan? Check dulu, tengok sama dah tarikh dia, masa dia. And then amount. Sebab ramai yang edit. Anda kena faham lah, ramai dekat luar sana yang buat kerja macam-macam. Okay, banyak kes. Kes report paling tinggi. Okey, contoh kita jual barang, saya jual barang dekat budak. Saya letak lah yang tahu apa, iPhone 6 kan. Saya letak iPhone 6 harga murah. Contoh saya letak kat situ 800. Okey, 800. So bila saya letak harga dekat situ 800, ramai yang berminat nak beli. Tapi sebenarnya benda tu tak wujud pun. Dan saya sebenarnya nak beli barang lain dalam online juga. Anda faham tak? So ada 3 kat sini ya. Pembeli, penjual dengan penjual ni sebenarnya ada nak beli barang lain. Dia akan bagi nombor akaun barang yang dia nak beli ni kepada penjual ni, kepada pembeli ni. Pembeli ni tadi nak beli iPhone dengan harga 800. Dia tak bagi nombor akaun dia. Dia bagi nombor akaun pihak ketiga. Okey, bila dia bagi akaun pihak ketiga, si A ni dia dah bank in 800 kepada pihak ketiga. So, saya akan dapat slip tu. Betul tak? Si A akan WhatsApp slip. Cik Nan, saya dah bank in 800. So, saya ambil slip tu, saya WhatsApp kepada orang tadi yang saya nak beli barang. So, saya dapat benda tu percuma. Si A ni tak dapat pun iPhone dia. Tapi last kali bila si A buat report, dia bank in kat siapa? Sebenarnya yang tipu dia ni orang tengah. Anda faham tak? Benda tu paling banyak berlaku. Paling banyak dekat budak. Hati-hati. Bila nak beli barang dekat budak, hati-hati. Check betul-betul. Memang paling banyak berlaku benda-benda macam tu. Yang tu yang melibatkan amount-amount yang tinggi. Okey? Okey, kemudian kita mula dengan online dululah. Okey, kita mula dengan online. Jadi online saya kata tadi nak cover 3, Facebook, WeChat, WhatsApp. Okey, kita cover 3 benda ni dulu. Okey, untuk online. Okey, Facebook. Semua dah ada akaun ke Facebook?
Dah. Siapa yang tak ada akaun Facebook? Siapa yang tak ada Facebook? Semua ada? Ingat tu. Facebook semua ada. WhatsApp? WhatsApp ada yang tak ada. Sebab yang daftar dekat saya ada yang saya tak boleh masuk ke dalam group sebab handphone dia tak ada. WhatsApp. Siapa yang tak ada WhatsApp? Baik dengan tu. Kita dapat mesej. Ada yang tak ada WhatsApp? Tak ada lah. Semua ada WhatsApp. Tak ada WhatsApp. Okey. Pakai apa? 3315. Okey. Jadi kau tengok pakai kau kehadiran tadi berapa? Alhamdulillah 60 orang. Tahniah, terima kasih. Pasti saya kata awal-awal main tadi create network, perkenalan. Sebab semua yang ada kat sini semua orang kaya. Mungkin dah ambil kesempatan. Betul tak? Semua yang ada ni orang kaya-kaya. Okay? Jadi ambil kesempatan. Saya sebenarnya kemarin, siapa kenal Abang Abu? Siapa kenal Abang Abu? Dulu lagi siapa kenal Abang Abu? Tak kenal Abang Abu? Tak kenal? Siapa pernah pergi seminar Dr. Azizan? Tak kira lah yang free ke, yang berbayar ke, yang percuma ke. Dr. Azizan. Seminar-seminar lain? Online marketing ke, FBS ke, Sifu FB ke. Tak nak pergi seminar? Tak ada lah? Betul tak kenal Abang Abu? Tak kenal lah? Abang Abu adalah salah seorang penasihat ekonomi Singapura. Salah seorang penasihat ekonomi Singapura. Saya minta tolong Fazlul boleh upload. Kemarin dia ada bagi satu video dekat saya. Alhamdulillah saya minta kat dia. Saya kata hari ni saya nak buat seminar. Kalau boleh bagi kami satu video untuk saya share dalam kelas. Dia WhatsApp tapi saya tak erti nak upload dalam laptop. Fazlul boleh bantu saya tengok. Okey, insyaAllah nanti lepas makan saya tunjuk video tu. Dia share dengan saya 5 minit live video kemarin. Dia ada di Singapura kemarin. Dia adalah salah seorang penasihat ekonomi Singapura. Jutawan. Seorang jutawan yang sangat humble. Sangat-sangat humble. Bila dia turun Penang, anytime kami boleh jumpa dengan dia, boleh duduk, boleh bersembang dengan dia. Tapi kos dia agak tinggi. Kita banyak pokok betul 3 hari 5,000. Lebih kurang 5,000 untuk 3 hari. Lebih kurang itu. Okay. Tapi sangat-sangat berkesan. Sebab tu saya katakan saya attend seminar tahun lepas saja. Untuk 2014 saya habis lebih kurang dekat-dekat 30,000 untuk attend seminar. Saya habis 30,000. Kalau saya nak balas dendam, saya boleh kutip balik. Kan? Kalau saya nak balas dendam, saya boleh kutip balik. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini, sebab ni niat saya. Sebab tu saya katakan anda tadi, saya bukan cari makan dengan cara buat seminar, buat talk ni. Yang ni memang saya dah niat untuk buat percuma. Saya akan buat percuma. Jadi insyaAllah kita akan continue setiap bulan. Anda bagi kat saya, sebab tu saya buat group. Anda bagi tajuk, topik, apa yang kita nak cover, apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak ni, insyaAllah kita buat. Yang mana yang saya tak pandai, saya tak tahu lagi, saya pergi belajar dulu. Saya pergi seminar dulu. Sama yang WeChat tu, saya kata WeChat tu, minggu lepas baru saya pergi jumpa budak Johor tu. Alhamdulillah, walaupun saya nak pergi belajar dengan dia, saya sampai KL, dia kata tak puas Jinan, kami turun KL. Sediakan hotel je. Itu tak ada masalah lah. Jimat perjalanan. Jadi saya sampai di KL, dia turun KL, dia tunjuk macam mana dia buat sale hanya dengan guna WeChat. Guna WeChat tak pakai modal pun. Bukan macam FBS, kita nak buat iklan, nak kena spend duit. Betul tak? Kita tak perlu spend duit. Rajin saja. Bayangkan kalau kita guna masa yang sama macam mana orang office hour. 8 pagi, 5 petang kita duduk menghadap WeChat tu. Sebulan saya beritahu anda jutawan. Tapi fokus satu produk saja. Fokus. Dalam bisnes kena fokus. Selalunya kita jadi apa? Bukan tamu, kita jadi kata.
Kita jadi katak kan. Macam kita baru buat satu benda, kita tak master, kita tak dalami betul-betul lagi, kita dah lompat benda lain. Tak boleh buat lagi. So, tak ada orang nak beli. Kan? Sedangkan company tu dah buat profit, dah buat save berjuta-juta, tapi kita kata tak ada orang nak beli. Sebab apa? Sebab kita jadi katak. Betul tak? Okay. So, dalam bisnes yang paling penting, fokus. Especially yang nak guna widget. Fokus. Anda yakin anda boleh jadi jutawan hanya dengan satu produk sahaja. Kalau anda tengok video yang saya kata tadi, student Dr. Azizan share yang umur 23 tu, macam mana dia buat sales juta sebulan. Saya lupa nama produk dia. Noraisha. Ada tahu tak skincare Noraisha? Siapa yang pakai skincare tu? Tak ada. Kat sini seorang tak pakai skincare dia, tapi dia buat sales juta. Bukan sale, profit. Bukan sale lah. Profit dia sejuta sebulan. Zero cost marketing. Yang tu tajuk lain. Kena buat seminar lain. Cost marketing. Macam mana dia buat sejuta sebulan. Cakap gelak-gelak tak arti cakap. Nak cakap pun, tak cakap pun. Kan, duduk di rumah, tak payah sewa kedai, tak ada pekerja, apa pun tak ada. Tapi dia boleh buat sale sampai sejuta sebulan. Okay. Sebab tu kata dalam bisnes yang paling penting adalah networking. Macam mana saya bermula dengan Deco. Boleh tak saya cerita sikit? Sebab yang tu zero cost marketing juga. Okay, macam mana saya bermula dengan Deco. Lepas saya buat hardware, saya tengok ada potensi. Okay, bila tengok kontraktor ramai yang mai beli barang, support itu ni sebagainya, kita dah pandai kira barang lah. Tapi kos yang dia charge dengan tuan rumah tu, baru kita nampak keuntungan dia, margin dia, percentage dia. Jadi daripada situ saya bermula macam mana? Saya berkenalan dengan kontraktor-kontraktor yang main kedai saya. Ada kontraktor yang buat kitchen cabinet, ada kontraktor yang buat plaster ceiling, ada kontraktor yang buat wiring, ada kontraktor yang buat grill. So apa yang saya buat, saya ambil tingkat-tingkat mereka semua dan saya call seorang-seorang main jumpa. Saya kata kalau saya recommend, berapa boleh bagi kat saya? Faham tak? Jadi saya mula dengan cara recommend sahaja. Siapa nak buat grill, so masa tu orang main kedai, biasalah kedai hardware. Cina dekat mana boleh buat grill lah, saya boleh buat. Kat mana boleh buat kitchen cabinet, saya boleh buat. Kat mana boleh buat plaster ceiling, saya boleh buat. Kat mana boleh buat wiring, saya boleh buat. Tuan-tuan, makan komisen macam tu saja pun kurang-kurang lah, minimum 10,000 tak kurang sebulan. Makan komisen sahaja 10,000 sebulan. Tapi masa tu saya buat banner banyak. Saya buat 25 kopi banner taman mana saja ada taman-taman perumahan baru apa semua, saya pilihkan. Tak susah pun orang tua Cina kami nak buat grill. Saya call orang grill, Habib Pok pun dia nak buat grill. Dia dah ukur, dia kira jadi, dia bayar komisen dekat saya. Kan, ada orang nak buat kitchen cabinet, bukan kerja saya nak pergi ukur kitchen cabinet tu, bukan kerja saya nak pergi ukur grill tu. Tapi saya bagi idea dekat tuan-tuan dan puan, macam mana cara kita nak buat bisnes. Sebab biasanya alasan yang kita dengar tak ada modal. Tak ada modal. Okay? Sebenarnya tak ada modal pun kita boleh buat bisnes. Bukanlah sampai zero. Orang kata cost marketing tu maksudnya ada lah, tapi bukanlah perlu modal sampai 20,000, 30,000, 100,000, tak perlu. Cakap modal untuk buat banner, buat pamphlet pun masa tu photo state je. Okay? Jadi dia pernah buat plaster ceiling, dia berkata Cik Nan nak buat plaster ceiling. Dia kata nak buat pattern yang macam mana, semua pattern kami boleh buat. Dia kata nak pattern, dia kata lah ni macam ni, abang Google. Belakang. Abang Google dalam internet, abang pilih corak atau pattern macam mana yang abang nak buat, abang email kat saya. Dia email, macam ni boleh buat? Boleh. Sebab saya dah deal dah dengan orang yang nak buat plaster ceiling tu. Dia kata Cik Nan bagi tahu yang nak buat pattern macam mana, semua boleh buat. Betul tak? Jadi customer rasa seronok. Oh, semua pattern boleh buat. Boleh. So dia email, dia Google. Kan, dia Google, dia email kat saya. Kita buat macam mana yang dia nak.
saya dapat komisen. Susah tak? So daripada situ saya nampak peluang. Jadi saya lebarkan sayap. Saya ambil lesen CIDB. Tambahlah sikit. Kan? Kalau G1 projek 200,000 ke bawah. Saya pergi sembang dengan CIDB, bincang. Dia kata Cik cuma setakat ni untuk permulaan layak untuk apply G2 yang 500,000 ke bawah. Okey ya? Saya apply G2, saya apply SPAN. Sebab tu kata yang paling penting kita kena daripada tak ada pengalaman. Abang, terlenak lah. Daripada tak ada pengalaman. Tadi abang tanya pengalaman kan. Daripada tak ada pengalaman lah, saya makan komisen dulu. Tapi daripada situ saya belajar. Belajar, baru saya ambil lesen. Tapi samalah nak ambil lesen pun bukan mudah. Ada exam dia, ada intuitif dan sebagainya. Dia bagi buku saya terbalik. Saya tengok, ya Allah. Dan cikgu kata tak apa, masa exam nanti saya keluar boleh tipu. Selamat. Yalah nak exam pun bayar 3,000 kat CIDB kan. So dia kata tak payah risau. Nanti masa exam boleh tiru. Oh okey. Dia dah bagi green light macam tu. Okey lah. Tapi dia kata kena pergi exam di Terengganu. Tak apalah tiba-tiba pun. Jadi boleh tiru. So semua lulus. Semua lulus. Sebab tu saya kata yang paling penting apa saja kita fokus dan kita bermula. Dan jangan lari fokus. Okey. So kita bangun Ustaz ke lah. Saya nampak ada yang dah mula terlena lah. Okey, kita bangun Ustaz. Kita renggang kan. Kau boring ke? Kau saya bangun nak buat. Okey. Bara-bara. Kita tak payah bara-bara. Kita happy, kita enjoy. Cuma saya nak guna yang mana? Okey, macam ni. Kita buat permainan yang simple aja. Bukanlah permainan. Kita exercise sikit. Okey. Bila saya kata angkat tangan kanan, anda angkat tangan yang sebut dengan kuat. Okey? Boleh? Faham tak? Faham tak? Simple lah. Okey? Sekali bila saya kata pegang telinga kanan, pegang telinga kiri. Tapi telinga sendiri lah. Ada yang terlanjut pegang telinga orang lah. Jangan sama telinga orang, telinga sendiri. Okey? Boleh lah? Okey? So kita mula belah sini dulu. Okey, kita mula belah sini dulu. Okey, angkat dan sebut dengan kuat. Okey? Boleh lah? Okey. So kita mula dengan tangan kiri. Kanan. Okey, sekali lagi. Ramai yang keliru. Okey, kita mula dengan tangan kanan. Kiri. Siapa yang silap? Sekali lagi. Okey, kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Okey. Telinga. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. 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 Okey ya, kita mula tangan ah. Tangan kiri. Kanan. Okey, kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Tangan lagi. Okey, kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Okey, telinga. Kanan. Kiri. Jangan salah. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Okey, kali kanan. Kiri. Put tangan, Tata. Okey.
Kalau kita lari fokus, kalau kita hilang fokus, kita susah nak berjaya. Saya kata tak boleh berjaya, tapi kita susah nak berjaya. Sebab ini juga pengalaman saya. Dulu lompat-lompat. Masa mula-mula buat multi-level dulu, lompat. Buka kedai buat multi-level, tutup kedai. Macam-macam sejarah, macam-macam cerita. Kalau nak cerita dia, panjang. Cikgu gelak. Ni cikgu yang mengajar saya dulu ni. Benda-benda tak betul. Macam-macam berjanji. Dapat kereta lah, yang ni lah. Tapi tak apa, sebenarnya proses. Satu saya nak pesan dekat anda. Walaupun kita dah tak buat, ni bagi orang yang buat multi-level ke apa sajalah. Kalau kita dah tak duduk dalam satu-satu company tu, jangan kita condemn. Sama juga kalau kita pernah kerja dengan satu syarikat, satu kedai ke satu tempat tu, kemudian kita pindah ke tempat lain, jangan kita condemn tempat lama. Ingat, sebab satu hari kita akan jadi bos. Kita akan jadi owner pada bisnes kita sendiri. Okey? Benda yang sama orang akan buat pada kita kalau kita buat benda tu. Sebab tu saya tak pernah, bukanlah awal-awal dulu pernah juga, kan? Tak mau nak salahkan diri sendiri. Kan, kononnya syarikat tak okey, tukar marketing plan, tukar ni, yang tu ini sebagainya. Kita salahkan syarikat, tapi sebenarnya diri sendiri yang salah. Kita tak nampak diri sendiri yang salah, kita tak nampak, kita nampak syarikat yang salah. Syarikat tak heran pun kita seorang ada. Dan kita nak rasa macam kita tak ada, ni syarikat tu nak tutup lah. Bulan, 2 bulan nak tutup lah, kita tak ada lah. Sebab tu kata jangan condemn. Jangan condemn. Okey, kita nak break start ke atau macam mana? Nak terus ke nak break start 5 minit? Sambung. Sambung kan? Sambung. Okey. So kita terus kepada Facebook lah. Okey, kita mula pada Facebook. Ada yang tanya kemarin nak bawa laptop. InsyaAllah lepas ni kita buat satu kelas yang kita buat praktikal sama-sama semua. Tapi yang tu yang tak ada page, yang memang kita tak tahu kan, kita buat small class. Baru kita boleh fokus. Ada lagi. Okey. Kita tengoklah. Bila kita ada, yang ni dia panggil, dia bukan page yang ni kita punya personal. Okey. Profile kita, okey. Create page. Nampak tak? Dia ujung sekali lah. Button yang ujung sekali. Button 3 segi tu. Kau yang ni saya tak payah cerita, dah tahu dah. Okey lah. Create page. Sebab bila kita create page, baru kita boleh buat. Memang lah bila kita create page, baru boleh buat page. Baru kita boleh buat ads. Baru kita boleh buat iklan. Okey, baru kita boleh buat iklan yang berbayar tu. Okey. Kemudian biasanya saya cadangkan anda ambil ni brand of produk. Okey. Yang nombor 3 tu. Sebab yang saya ingat yang 2 tu kita kena ada company registration apa semua tu. Sebab kena masuk nombor company kita apa semua tu. Okey. Kita ambil yang ketiga ni. Kemudian kita pilih kategori. Produk apa kita buat? Okey. Katalah kita buat baju. Brand of produk jubah lah, jubah Muslim. Muslimah. Okey. Kemudian dia ni saya bisa buat. Okey, Muslimah. Okey. Laju sangat tak? Boleh lah? Clear lah? Okey, kita dah settle tadi, kita dah pilih dah. Okey. So macam yang saya ulang balik yang tadi tu, kita pilih
kita boleh tulis. Okey. Menjual atau menerima tempahan menjahit ke apa semua tu, kita boleh tulis dekat sini. Okey. Maksudnya berkenaan dengan page kita, perkhidmatan kita, servis kita, produk kita, kita highlight dekat situ. Okey. Jadi kalau kita ada website, kita masukkan link website kita. Okey. Kita boleh skip sebab benda ni kita boleh adjust kemudian. Okey, kita skip. Okey, profile picture. Okey, profile picture pastikan yang relevan dengan kita punya produk, kita punya servis. Okey. Jangan kita jual sabun, kita pupuk gambar Ninja Turtle. Itu banyak berlaku dekat profile lah Facebook. Okey. Kita tak pupuk gambar kita sendiri, kita pupuk gambar kartun, kita pupuk gambar macam-macam lah. Gambar pokok, kan, gambar bunga. Kecuali kadang-kadang ada satu-satu masa dia buat kempen macam contoh Palestin dan sebagainya, kita tukar bendera dia semua tu, tak ada masalah lah. Tapi pastikan kita pakai profil kita sendiri. Tapi page jangan. Page ada kempen apa pun kita jangan follow. Ada kempen apa pun kita jangan follow untuk page. Kemudian kita boleh skip. Kalau kita dah ada gambar, kita masuk saja. Okey, kita boleh upload. Kita skip. Okey. Add to favorite ni makna kata bila nanti dalam Facebook kita, dia akan duduk dekat atas tu. Senang lah kita nak klik. Bila kita nak masuk page tu, dia ada dekat atas. Okey, so yang tu tak ada masalah. Okey, kita letak kat favorite tu tak apa, atau kita tak mau pun tak apa, tak ada masalah. Kita skip dulu. Okey. Jadi pun kita skip dulu, okey. Sebab tu saya kata Facebook hari ni memang buat profit, buat duit. Okey. Jadi yang ni kita tinggalkan dulu. Ini untuk buat iklan tu. Okey. Page like tu. Okey, kita skip dulu. Yang ni semua kita akan setting kemudian. Siap anda punya page. Okey, siap anda punya page. Kita jangan like lagi ya. Page yang baru kita buat, kita jangan like lagi. Sebab bila kita sendiri like, setiap apa yang kita post akan keluar dekat kita punya Facebook. Okey, akan keluar dekat kita punya Facebook. So kita jangan like lagi, tinggal dulu. Okey, tinggal dulu, jangan like lagi. Okey, so dah siap kita punya contohlah cover macam. Okey, cover foto saya cuba lah. Cuba apa? Kena save lah. Kalau dia tak save, ada keluar kadang-kadang dia pun tak save, terus keluar kata lepas tu hilang. Kata cik dah cuba tak lekat. Tak lekat, tak save. Okey, kita save dulu. Okey, itu jadi satu cover foto kita. Clear tak? Cover foto ni kalau boleh lah, bagi saya tolong bagi orang yang pakar. Kreatif tak guna. Yang pakar dalam bidang untuk buat cover foto, timeline apa semua ni, bagi dia orang buat. Macam kau buat sabun, minta dia orang design untuk post dekat bawah tu. Minta dia orang design cantik-cantik. Tak perlu banyak sebenarnya. 5 ke 10 dah memadai. Ulang gambar yang sama sahaja. Kalau jubah baju semua tu lain. Sebab setiap kali sampai jubah baru, sampai baju baru, jangan kena ambil gambar. Kalau produk sebenarnya 5 ke 10 produk tak memadai. Umrah sama juga. Gambar Kaabah, gambar kat Madinah, apa semua tu, ulang guna yang sama. Upah designer untuk buat benda tu. Yang berubah, yang bertukar hanyalah copywriting. Okay? Yang berubah, yang bertukar hanyalah copywriting. Mana ada ayat tu yang kita nak tulis tu. Okey, gambar ada gambar yang sama. Kalau kita buat produk, kita nak ada agent,
kita nak ada stokis apa semua tu, tak perlu ada kita punya nombor telefon, kita punya website tu. Kadang-kadang kita suka sangat nak letak nombor telefon kita. So kesian kat ejen, kesian kat dropship, kesian kat stokis-stokis kita. Okey, so banyak kali kita nak kena buat benda tu. Okey, itulah yang menyebabkan berlakunya ejen dropship kita, stokis kita duk edit gambar. Daripada cantik jadi tak cantik. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, anda clear tak tentang nak buat page ni? Ya. Set untuk orang Malaysia ada 4 kan? Macam mana? Set English ni. Yang tu tak masuk Hil. Yang tu lepas makan. Okey, tadi kita masuk bang. Maksudnya nak set untuk orang sini Seberang Jaya saja pun boleh. Kan, maknanya kalau kita buat produk yang contoh restoran. Restoran kita nak orang kata yang berdekatan sahaja, betul tak? Jadi kita boleh set untuk orang-orang kawasan situ saja. Okey. Saya hari itu yang saya share seminar yang lepas di KL, kami pergi hari itu ada satu student, dia buka kedai makan. Memang lepas dia buat FBS tu, orang sangat ramai dekat restoran dia. Okey, apa ayat yang dia guna? Dia guna restoran, saya tak ingat restoran Tuk Mak Tuk, lebih kurang macam tu lah. Kan, di KL kan, teringat kampung. Maksud masakan kampung tapi nama restoran dia restoran Mak Tuk, lebih kurang macam tu lah. Restoran Mak Tuk ke Opah macam tu. And then copywriting dia sempoi. Kalau macam mana, dia tulis lah makanan apa yang disediakan masakan kampung semua tu. And then di bawah dia, kalau tak sedap jangan bayar. Kalau tak sedap jangan bayar. Jadi kita fikir macam mana? Confident gila tu kira kan. Sedap sangat kan dia masak. Kan? Sedap sangat kan dia masak. So tipu-tipu nak pergi kedai dia. Betul tak? Kalau tak sedap jangan bayar. So agak-agak ramai tak orang main kedai dia? Ramai. Ramai orang main kedai dia. Tapi agak-agak lah kalau kita sendiri pun makan. Kalau kata tak sedap sikit lah, kita bayar tak bayar? Makan. Okay, makan. Tapi lepas beribu-ribu orang makan, adalah 1,000, 2,000 orang dah masuk makan, ada seorang yang memang kira orang kata memang saja nak cari pasal. Dari awal dia kata aku nak pergi, aku nak makan, aku nak kata dia tak sedap, aku nak tengok. Betul tak tak bayar-bayar? Kemudian dia pun buat benda tu. Dia kata tak sedap lah. Tuan kedai tu, okey kedai tu kata alhamdulillah, salam peluk, terima kasih. Dah 2,000 orang makan. Kali pertama saya duduk tengah cari siapa yang nak kata tak sedap. Baru jumpa. Dan rai dia dah dia kata tak sedap, rai dia. Okey tak apa abang, tak ada masalah, abang tak payah bayar. Tapi ada syarat dia. Kan? Saya nak ambil gambar abang boleh tak? Kan? Sebab saya nak ubah dalam Facebook saya nak tunjuk kata ni daripada 2,000 orang makan, inilah orang pertama yang tak bayar. Agak-agak dia bayar. Agak-agak dia bayar. Abang daripada 2,000 orang yang masuk makan dekat restoran saya, abang orang pertama yang tak bayar kan? Saya memang saya nak ambil gambar abang, saya nak letak kat Facebook. Saya nak tulis inilah orang yang makan kat kedai saya yang tak bayar. Tak apalah saya bayar. Betul tak? Psycho. Saya rasa psycho tu okey daripada satu lagi ayat yang dia guna, hari ni bayar, besok free. Dulu viral ayat tu tapi dia yang tu orang kata ayat menipu lah dalam bahasa ni, betul tak? Sebab besok dia main dia baca ayat yang sama lagi, hari ni bayar, besok free. Besok dia main dia baca, oh hari ni bayar, besok free. Bila kan? Jadi dia tak akan bertemu dengan besok. So ayat-ayat yang orang kata penipu macam tu kita tak payah buat lah. Tapi macam ayat yang saya sebut tadi tu, abang kalau buat restoran boleh guna. Ambil gambar dekat, macam tadi post-post saya buka, tengok dah macam mana dia post gambar makanan tu. Kalau kita tak pandai ambil gambar, kita upah orang untuk ambil gambar. Upah orang untuk ambil gambar. Macam kau kalau buat produk macam ni, kita tak ada masalah. Kita keluar modal sikit untuk gambar yang cantik, supaya orang tengok, orang rasa nak beli. Itu yang penting. Okay? Jom package umrah sama juga. Nanti saya share link syarikat yang Johor tu. Boleh tengok dia macam mana cara dia buat marketing. Tapi FBS tu lah.
sini ada soalan ke? Ada soalan tak? Ya. Boleh buat 2-300 page. Tak ada masalah. Page buatlah banyak mana pun. Dah? Boleh buat banyak mana pun. Okey, kita buat page yang berbeza. Tapi saya cadangkan buka 2-3 akaun FB sebablah banyak sangat pesaing-pesaing suka report. Itulah bila kita dah masuk lama dalam bidang ni, kita akan hadapi masalah-masalah. Mereka report, page tak boleh buka, macam-macam. Kan? Kemudian kalau nak buat page mula, agak ketat sikit dia punya rules undang-undang dia. Okey? So ada soalan lain tak berkaitan dengan page ni? Ya. Boleh delete lah page. Macam mana? Delete page. Kita kena email. Dulu boleh direct delete, tapi tak ada masalah. Page tu kalau kita tak delete pun tak ada masalah. Unpublish je lah. Ya. Boleh banyak email. Macam mana? Banyak email. Boleh. Okey, kita boleh lantik admin. Okey, kita maksudnya kadang-kadang kita seorang tak boleh nak handle page tu. Okey, kita seorang tak boleh nak handle, kita boleh lantik suami kita juga sebagai admin. Mana kata dia boleh buka page tu, dia boleh edit, dia boleh buat ada 3 lah, ada 3 step dia. Tu kata yang tu kita kena masuk kelas yang apa? Dalam lagi. Okey, untuk kita tengok sebab dia nak nanti admin ni pun kena hati-hati. Kan? Sebab admin boleh orang kata tendang kita keluar pula. Kan? Dia tengok bisnes tu dah hebat, dah okey, page tu dah cantik, dia tendang kita keluar kan. So nak nanti admin pun kena hati-hati. Okey. So itu untuk page. Okey. Okey. Yang ni ya. Okey. Macam mana? Itu saya kata bergantung kepada apa servis yang kita buat. Apa servis yang kita buat. Macam ejen insurans ke apa semua tu memang kena letak gambar sendiri ya. Yang melibatkan duit-duit apa semua ni memang kena letak gambar sendiri. Kan? Pakai kemas-kemas, pakai smart-smart tu pergi kedai gambar, pakai blazer kat kedai gambar tu, ambil gambar, letak. Kalau produk memang kena letak produk. Okey? Contoh macam saya punya page. Okey, ni page saya. Okey, untuk value shop dia kena letak macam ni lah. Dia macam ni yang kena faham lah. Yang ni adalah kita punya signboard. Signboard kita. Itu apa yang kena ada dekat signboard. Yang paling penting kan, nombor handphone. Apa lagi yang boleh masuk dekat signboard? Alamat. Okay, alamat boleh masuk dekat signboard. Okay. Ni kalau untuk kedai baby. Okay, ni contoh kedai basikal. Okay, 19,000 like tu sekali kita pun nampak berapa ramai yang boleh tengok, boleh nampak benda tu. Okay, so bila kita buat page, buat saya kata kita kena ada mentor, kita kena belajar dan kita belajar. So kita akan dapat targeted. Kita akan dapat targeted. Okey, kita masuk pada untuk nak buat iklan. Create advert. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey. Okey, yang ni dia bagi tahu. Okey. Bila kita buat
iklan dalam Facebook, pertama sekali pastikan kita pakai debit card yang akaun kita tak banyak duit dalam tu. Pakai debit card. Jangan pakai credit card. Bukan tak boleh pakai credit card, tapi digalakkan pakai debit card. Sebab awal-awal bila kita baru nak, orang kata, terjun dalam bidang ads ni, kadang-kadang kita salah setting, kita salah set. Kita nak set RM3, kita pergi buat RM300. Kita nak buat RM300, kita pergi buat RM3,000. So kalau pakai credit card Facebook, memang laju ada jalan kita punya iklan tu. Okay, so pastikan anda pakai debit card. Okay. Kemudian, okay, dia akan bagi tahu macam ni. Yang ni sebab apa? Jadi sebab dia tak dapat nak claim. Dia tak dapat nak buat potongan dalam saya punya account. Jadi tak ada masalah, kita update balik, kemudian dia boleh potong duit dalam account kita. Okay. Dia macam ni, iklan jalan dulu, baru bayar. So dia tak payah risau. Iklan jalan dulu, bukan bayar dulu. Iklan jalan dulu, baru kita bayar duit. Okay, iklan jalan dulu. Dia akan claim 80. 80 ringgit yang pertama ataupun 3 hari. Okey. 3 hari ataupun 80 ringgit yang pertama. Mana kata kalau hari ni sehari je iklan kita dah jalan 80 ringgit, dia terus potong lah, dia claim lah. Tapi kalau tak sampai 80 ringgit, mana kata hari ni baru 10 ringgit, esok 10 ringgit, hari ketiga 10 ringgit. So hari ketiga tu baru dia akan claim 30 ringgit tu. Oh, dia akan potong. Saya tak payah risau. Sebab kita akan buat lagi lepas ni, kita akan cerita lebih mendalam tentang FBS. Macam mana kita nak set sehari 3,000, sehari 5,000. Kan? Kita set tinggi sebab benda tu anda tak payah risau, anda tak payah bimbang, kita boleh pause. Bukan kita set 1,000, kita kena tunggu habis 1,000 baru kita stop ataupun dia auto stop. Tak ada masalah. Butang pause tu tak pernah ada masalah. Kan, kok kita nak pause tak boleh kan? Boleh. Mana kata kita set 1,000, tiba-tiba kita tengok iklan kita dah jalan 100, kita pause lah. Okay? Tapi bila ada pause tu, anda kena faham bukan 100 sahaja. Okay? Sebab dia bukan berat wujud. Dia slow-slow, kita pause tu sebab iklan kita dia dah merebak. Ya. Ada lagi orang lain yang duduk tengah like, dia perlu klik like apa semua tu, dia akan kira overall biasanya akan lebih lah lagi 2-30 ringgit. Akan lebih lagi 2-30 ringgit. Kemudian dia akan claim. Okey. Untuk page yang baru tadi. Okey. Untuk page yang baru kita boleh ambil promote your page. Yang tu untuk kita dapat like tu, yang tadi yang saya tunjuk tadi page saya ada 19,000 like tu. Yang tu untuk kita dapat page like. Untuk kita dapat page like. Okey. So kita akan pakai dua ni je sebenarnya. Kalau kita nak fokus pada jualan produk, kita nak jual produk, kita nak jual servis kita. Okey. Boost your post. Ambil yang pertama. Yang tu kalau kita fokus nak jual. Kita fokus nak cerita servis kita ambil yang nombor 1. Okay, tapi anda kena ingat Facebook hari ini bukanlah medium yang terbaik untuk kita buat jualan. Iklan masih lagi medium yang terbaik Facebook, tapi untuk jualan dia dah tak berapa sesuai. Terlalu banyak perubahan. Kalau anda tengok dia punya feature dia pun boleh dikatakan setiap minggu berubah. Setiap minggu berubah. Jadi kalau orang yang kurang bagi apa? Godek-godek, tak rajin nak godek-godek, dia dah nanti confused. Okey? Tapi anda cuma follow dua ni saja. Jangan sekali-kali guna post yang dekat. Kalau kita guna phone dekat bawah tu ada tulis post tu. Jangan guna yang itu. Okey? Jangan guna. Bukan kata tak boleh guna, tapi jangan guna. Dia tak targeted sangat. Dia tak targeted sangat. Oh. Dia pun nak masak.
Okey, yang ni senarai siapa yang nak order apa? Nak order makanan. Passing lah, siapa yang nak order, boleh nama. Menu ada kat depan. Pandai dia buat bisnes. Okey. Okey, yang saya kata tadi kita guna dua yang atas tu. Okey. Ada soalan tak? Boleh clear lah. Boleh clear lah. P dekat tepi tu sama juga ambil read that word. Okey. Kemudian push your post ataupun promote your page. Okey. Kita nak test yang mana? Kita test promote lah. Ambil promote your page. Yang Richard test apa je? Kemudian tengok page mana yang kita nak promote. Okey, katalah ya. Okey, kita ambil baby Penang shop. Clear lah. Bila kita ada banyak page, okey, dekat sini dia akan keluar semua page-page kita yang kita ada tu. So kita pilihlah page mana yang kita nak promote. Okey, kita pilih page mana yang kita nak promote. Okey. Campaign name. Okey, ni nama campaign ni. Kita boleh tukar nama campaign ni. Okey, sebab kita nak, bila kita buat ad, kita akan ada split test. Split test ni maknanya kita nak tengok campaign mana yang berkesan, campaign mana yang berjalan. Sebab bila kita set nanti, sebab kita ada kumpulan-kumpulan sasar kita. Kita ada target kita. Sebab kita akan set benda tu berbeza. Jadi kita set supaya kita tahu campaign mana yang lebih berkesan. Yang tak berkesan, kita tak handle lah. Kita pause. Kita dia panggil split test. Ataupun kita nak tengok campaign mana yang costing dia paling rendah. Campaign mana costing dia yang paling rendah. Okey, location. Slow. Yang ni yang saya kata tadi, kalau kedai makan. Okey, kalau kedai makan. Kedai makan dekat mana? Kedai makan kat mana? Sungai Petani kat mana? Taman Ria. Ada tak? Kita tengok. Taman Ria. Kita boleh set Sungai Petani. Okey, Sungai Petani. So, radius dia berapa kilometer kita nak ambil. Dia ada, kita boleh tukar lah. Yang tu kita boleh tukar, tak ada masalah. Sampai 70 kilometer. Berapa pilih kan? Nampak tak? So, biasanya kita kecilkan. Sebab yang ni dah 1 juta lebih, 1 juta lebih tak sesuai. Kalau kita nak set sehari RM3, kemudian 1 juta orang lebih boleh tengok, tak cukup lah. Tak cukup. Okey, kita kecilkan. Okey, kita ambil 20 km. Okey, cukup. 1 cukup. 240 cukup. Facebook sekarang memang kena kecilkan. Ni kita cerita pasal, ni contoh memang saya ambil baby shop tapi kita cerita perumpamaan dia macam kedai makan. Age. Umur berapa yang nak main kedai makan kita? Umur berapa? Abang target umur berapa? Yang selalu abang tengok lah yang duk main kedai tu dekat kat umur berapa? Remaja punya. Remaja? Remaja umur berapa? Yang sekolah punya. Yang sekolah? Yang pas sekolah kan? Yang baru balik. Baru sekolah. Okey. Kita ambil yang ni sikit lah, yang bekerja lah. Kita target, maksudnya kita nak promote, kita nak promosikan kedai kita. Okey. Kita ambil umur 23.
banyak sangat. Okey. Dulu first betul kita boleh letak sampai 10 tahun. Manakala kalau 23 sampai 32. Lepas tu dia turun. Tapi seminar yang next itu 5 tahun. Okey, kita boleh set 5 tahun. 23 sampai 27. 3, 24, 25, 26, 27. 5 tahun. Sekarang 3 tahun dah memadai. Ada juga yang letak setahun je, 23. Okey, sebab kita boleh buat banyak kempen, tak ada masalah. Kalau kita nak test, nak tengok umur berapa yang sesuai. Okey. Kemudian kita masuk ke interest semua tak payah sebab kedai makan tak ada masalah, semua orang nak makan. Okey, tak perlu. Okey, daily budget. Kita ambil lifetime, okey. Kalau untuk page like, sebab tadi page like ya, kita tukar, kita ambil lifetime budget. Okey, kita ambil lifetime. So kita nak letak berapa? Berapa kita nak letak? Berapa kita nak letak lifetime budget kita? Berapa? Minimum RM3. Terpulang pada kita. Terpulang pada kita. Tapi kalau dia keluar macam ni, ada biar aja. Sebab tu saya kata tadi pakai debit card. Ada biar. Kalau keluar RM1,500, tapi kalau anda rasa tak boleh lah, tak tidur malam, tak boleh pergi mana, tak ada nama aja, risau, anda tak setakat banyak anda. Kata kalau 300 saya okey okey tak apa, tetap 300. Tak 300. Tak ada masalah. Tapi anda tengok dia pelan kecil lah. Sebab 31 hari tukar lah. Okey, kita boleh juga schedule. So kita tak payah 3 hari cukup. 24 bulan 10 sampai 26 bulan 10. Apa kita naik balik. Okay. So optimize for, okay, untuk first time. Okay, page like dengan klik. Untuk first time kita ambil CPC. Okay, CPC ni mana kata bila dia klik baru Facebook charge kita. Okay, memang ada yang kata hari ni CPC tak macam dulu dah, agak tinggi sikit, tapi tak apa, kita nak dia masuk dulu. Okay, kita nak dia like kita punya page. Okay, dan jangan risau sebab kita boleh set. Dia ada dua, get more clicks at the best price, ataupun kita nak set berapa. Bila kita nak set, dia dah bagi dah 49 sen per click. 49 sen. Kita boleh ubah, tak ada masalah. Kita nak ubah satu kupang ke, kita nak ubah 2 kupang ke, 3 kupang ke, tapi dia ada suggest bid 3 kupang sampai berapa? 8 minit 65 sen. Okey, kita pulang pada kita. Kita ambil tengah-tengah, kita buat kupang. Ataupun kita biar saja 49 sen tu. Tak semestinya dia charge kita 49 sen. Dia bergantung kepada macam mana iklan kita bergerak. Dia sampai tak kepada kumpulan sasar. Sebab tu kadang-kadang dia boleh turun sampai 5 sen, sampai 9 sen. Dulu boleh dapat 1 sen, sekarang tak dapat dah. Okay? Tapi dia boleh turun 5 sen, 6 sen, 7 sen, boleh dapat lagi. So ini pun anda tak payah risau. Okay?
macam ni lah. Okay. Dia akan keluar macam ni. So, desktop news feed kita tak payah letak, kita remove. Right column. Okay. Desktop right column ni kita remove. Right column ni mana kata bila kita buka Facebook yang ada belah tepi tu, itu desktop. Okay, untuk desktop pun dia tak ada. Untuk desktop kan ada yang belah tepi right column tu. Okay. So yang tu kita tak payah, kita nak tinggal pun boleh, tak ada masalah. Cuma Facebook terpaksa letak banyak tempat. Bila letak banyak tempat, dia jadi kos kita tinggi. Okay, kos kita jadi tinggi. So, mobile paling penting sebab desktop. Anda kena faham hari ni orang tengok Facebook melalui desktop tinggal 8% sahaja. Itu perangkaan terkini. Semua pakai smartphone. Semua pakai smartphone. Sebab perangkaan terkini yang pakai desktop tinggal 8% sahaja. Dan purata yang pakai smartphone pula, setiap orang yang pakai smartphone ada berapa juta? Siapa dapat perangkaan tu? Berapa juta orang pakai smartphone? Maksudnya berapa juta smartphone yang dah keluar? 15 juta. 15 juta smartphone yang dah keluar. Dan perangkaan ataupun purata, seorang pakai 2 purata. Seorang pakai 2. Sebab tu mereka buat keluar phone yang boleh masuk 2 SIM card. Betul tak? Siapa yang pakai lebih daripada 1 smartphone? 2, 3, 4. Cikgu pakai apa? 3. Okey. Siapa yang pakai lebih daripada 1? Ada tak? Tak ada? Yang pakai lebih daripada 1? Tak ada, ha? Tapi purata dia setiap orang pakai 2. Dia pun pakai 1. Tapi purata dia macam tu lah. Okay? Dia orang pakai 2. Makna kata yang paling targeted sekarang adalah orang yang pakai smartphone. Orang yang pakai smartphone. Okay? Clear tak? Bab ni. Kemudian tadi kita set 3 hari. Okay? Kita set 3 hari tadi 300. Tiba-tiba Syakir dia dah approve. Bila dia approve, benda tu berjalan. Bila berjalan, kita boleh nampak berapa ringgit dah yang dia dah makan duit kita. Katalah dah makan 100. Jadi kita kata cukup lah sebab dah masuk WhatsApp, PM apa semua dah banyak sangat dah ni. Nak stop lah. Kan, maksudnya dah ramai sangat dah. Okay? So kita pause je lah. So dia akan claim setakat itu sahaja. Ya bang? Kalau dia dalam ikon cukup, dia bagi tahu. Tu macam saya tadi. Dia bagi tahu duit tak cukup sebab kemarin saya jalan 900. So tak cukup. Tak ada masalah. Dia tak ada interest, dia tak denda, dia tak apa-apa. Kita masuk balik duit. Kadang-kadang kita update, dia potong. Okay, sebab tu saya kata jangan pakai kredit card. Okay, pakai debit card. Ada soalan lain? Kan kita nak tunggu approve kan. Okay. Sometimes bila kita upload gambar tu ada dia cakap tak approve due to your picture. Okay, kadang-kadang sebab hari ni dia punya words dalam gambar dia tak boleh lebih 20%. Okay, kalau tulisan banyak sangat dalam gambar tu sebab tu lah ni. Sebab tu saya kata kena bagi designer yang buat kita punya post, gambar-gambar yang kita nak post tu. Sebab kalau terlampau banyak tulisan dalam gambar pun dia memang tak approve. Okay, banyak tulisan dalam gambar dia tak approve. Ada soalan lain? Ya. Saya
ni tapi tak boleh saya nak kena tengok balik. Sebab biasanya boleh satu saja, tak ada masalah. Boleh. Nah, biasanya boleh. Tak ada masalah. Kemudian ayat copywriting pun kena jaga. Sekarang memang mereka tapis sangat-sangat tapis. Okey? Sebab tu kalau anda perasan lah ni, banyak kadang-kadang ayat-ayat yang tak berapa elok, yang tak berapa okey, dia eja tapi ada titik. Kan? Dia tambah titik lah apa macam-macam lah kan? Sebab Facebook memang detect ayat-ayat yang tak okey, yang berkaitan, especially berkaitan dengan organ, perkataan jantung, hati, apa semua yang ada organ. Okey, memang tak perlu. So benda-benda tu tak boleh masuk. Okey, banyak sangat hari ni yang depa tapis. Okey. Ada soalan lain lagi? Masa set tu pastikan RM lah. Itu untuk first time lah. Okay. Pastikan RM. Ada yang set US. Tak apa lagi yang set Euro. Okay, kadang-kadang kita terlepas pandang. Lepas tu kata Cik Nan 100 je mesti pun dia potong sampai 500 kan. Tapi bila kita dah buat apa, memang saya tahu lah mesti US atau Euro. Pastikan RM. Ringgit Malaysia ya. Okey? Cikgu? Okey lah. Dah tulis kan nama apa? Nampak ni. Dia akan bagi tahun ni, dia tak boleh buat sebab ada payment, dia tunggak. Itu je lah, setakat tu je lah. Dia blok kita untuk buat ads baru selagi kita tak settle tu. Alright? So, tapi kena hati-hati lah sebab kalau kita terap sangat, jadi macam ni kadang-kadang dia block kita punya page. Ada orang kadang-kadang page dia tak boleh buka sebulan, 2 bulan. Saya biasa kenal sekali tak boleh buka 3 bulan. Tapi tak ada masalah berkaitan dengan dia tak boleh claim pun. Kan, kadang-kadang report. Sebab tu kalau perasan dekat Facebook ada untuk orang report. Biasanya report ni saingan, pesaing kita lah. Kan, dia kata kita buat produk lah, itu macam-macam lah kan. So bila ada report tu agak susah sikit, kita nak kena email balik dekat Facebook apa semua kan, so dia reply tengok balik apa semua. So benda-benda tu kadang-kadang sampai terpaksa buat page baru kan, kadang-kadang kena buat page baru. Okay. Boleh faham tak? Faham tak? Okey, ada soalan berkenaan dengan Facebook? Ada tak? Ya. Kalau kata dari payment, itu boleh tolak tak? Account PayPal. Macam mana? PayPal account itu tolak. PayPal boleh? Boleh. Pada saat kita ada buat bisnes, kita buka account PayPal tu kan? Boleh. Boleh tolak. Saya tengok setting, tapi memang boleh. Dia credit card, PayPal tu semua boleh. Tapi better pakai debit card lah, paling senang debit card lah. Paling senang. Ada soalan lagi? Video ni je lah. Ada soalan lain lagi? Yang kata right column tadi tu ni lah, yang keluar kat tepi ni. Okey. Siapa yang dah ada page? Siapa yang dah ada page? Siapa yang rasa page dia dah cantik elok nak boleh orang tengok? Peluang untuk semua orang komen ni. Semua orang kenal bisnes dia. Siapa nak tunjuk page dia? Sorry tak? Volunteer. Tak buat tak aktif kan? Ya, kat page apa? Free kan?
Saya je lah. Selling dia je lah. Buat saja tak kena bayar kan. Tak pun untuk safari kena bayar. Tak kena tu. Oh pakai company. Saya buat ni. Nasib duit kena bagi. Kita nak jimat kau buat ni. Kayak main pandai. Okey. Kalau nak save kau. Ladang ternak Ulu Yam. Okey, kita tengok signboard. Okey, kita tengok signboard dulu. Kita tahu lagi buat apa? Kambing. Buat apa? Nak kambing. Ternak kambing, okey. Ha? Lembu ah. Lembu. Lembu kambing. Lembu ke kambing? Tapi kat sini dia kata ternak Ulu Yam. Ulu Yam. Nama tempat. Ha, Ladang ternak Ulu Yam. Okey. Kambing kot. Kambing. Lembu ke? Ni kambing, ni lembu. Ha, lembu. Okey. Korang tahu dah, ladang ni dekat Ulu Yam. Ha? Ladang dekat Ulu Yam. Dan dia masuk nombor telefon. Ha? Tambah nombor telefon. Okey. Ni tukar profil dia. Profil dia. Bukan gambar kambing ke gambar lembu juga. Ha? Dah habis kan tulis makanan tadi? Siapa dia tulis makanan ni? Dulu fikir ni. Belakang pun tak tulis lagi lah. Dah tulis lah. Depan ni. Oh, ke depan ni lah. Depan besar kot. Okey. Tak apa ke? Saya komen tak apa. Okey, tukar lah. Okey. Like ni pun ramai like ada tadi 44,000 Beli like ke original like? Original lah. Ramai. Like jangan beli lah. Setengah orang dia nak bagi page dia nampak hebat dia beli. Beli like. Like boleh beli. Like boleh beli. Mula murah sangat RM50, RM100 boleh dapat 10,000, 20,000 like. Tiba-tiba orang buka page kita tengok, oi 20,000 like. Kan? Tapi sebenarnya benda tu semua tak berguna. Okey? Jangan beli like. Okey. Okey, copywriting. Copywriting pastikan relevan dengan gambar. Okay, copywriting memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Anda boleh masuk kelas copywriting RM10 sahaja. Kalau tak kelas saya, yang Tuan Izzat RM10 lah. Sekarang apa? Tapi dia buat online lah. Copywriting ni makna kata kita nak asah bakat kita untuk skill penulisan kita yang kita nak post tu. Okay, dia buat kelas tu secara online. Okay, dia akan masukkan kita dalam grup Telegram. Kemudian kita post lah dekat Telegram tu, and then ramai-ramai akan komen. So kita akan ubah ayat kita sampai dapat. Sebab tu kalau tengok sekarang ni banyak ayat-ayat dekat Facebook yang dia buat seolah-olah macam jalan cerita. Kan? Dia buat jalan cerita. Produk kosmetik kadang-kadang dia buat ayat-ayat yang macam apa ni? Menyesal guna produk ni. Orang semua nak baca, oi pasal apa? Kan? Menyesal guna produk ni. Tiba-tiba, oh sebab pakai produk ni muka dah tukar, jadi cantik lah yang tu yang ni. Macam-macam lah kan? So benda-benda macam tu. Okay? Boleh tengok macam mana aku putih punya copywriting. Kan? So benda-benda tu, yang mana yang produk-produk yang boleh buat jualan, orang kata tinggi, berjuta jualan tu, kita tiru copywriting dia pun. Tapi jangan copy bulat-bulat. Yang tu untuk kita nak belajar, nak asah skill. Tapi kalau anda betul-betul nak belajar, yang saya kenal lah, ada seorang Tuan Izzat yang apa ni, kolumnis untuk Metro tu, okay, yang buat
Dia buat bisnes tu, servis apa? Lipat baju. Saya dengar tak? Servis lipat baju tu, owner dia, dia buat kelas copywriting. RM10 kalau tak silap saya untuk masuk group tu. Okay, anda boleh belajar. Bila anda nak post satu-satu benda tu, anda post dekat dia dulu ayat tu, dia akan komen. Dia akan komen. So kita akan ijaz sampai kita dapat ayat yang betul power. Okay. Sebab copywriting ni bukan semua orang kata apa? Pandai. Semua orang mahir dalam copywriting ni. Okay, macam saya sendiri pun kadang-kadang jadi bela dengan copywriting ni. Okay, jadi tak faham. Jadi bukan tak faham, jadi alamak, nak tulis apa? Tak ada idea. Jadi tak ada idea. Kan, kadang-kadang basikal saya letak gambar basikal, tulis model dia ya, BMX. Senang, pasal nak post. Okay. Dan page kita pastikan aktif. At least lah, sekurang-kurangnya sehari kita post satu. Sehari kita post satu. Hari yang kita free, kita buat setiap 10 post. Anda tahu tak post boleh schedule? Siapa tak tahu? Tahu lah? Tak tahu lah? Okey, post boleh. Okey, contoh ha. Okey, saya ambil satu contoh shop. Okey, contoh ha. Saya dah type dah. Promosi hujung bulan, saya letak gambar. Okey. Saya type, saya letak gambar, and then ambil dekat sini. Dengan publish kan. Yang ni kalau kita nak schedule. Schedule ni maksudnya macam ni. Saya terang dulu. Hari yang kita free, hari yang kita banyak idea. Okey. Kita boleh karang setiap 10 post. Okey, kita karang 10 post untuk kita post pada hari yang berbeza. Okey, jadi kita klik dekat schedule nanti tu, kita boleh set, kita nak post yang kita karang tu, kita letak gambar tu, keluar hari apa, pukul berapa. Kita boleh set tarikh dengan masa. Okey, so kita ambil dekat sini. Nampak ni? So kita boleh set. Hari ni 24, kita kata yang tu kita nak keluar besok 25. Okey. Pukul berapa? Kita boleh set pukul berapa, and then kita klik schedule. Bila kita klik schedule, dia tak akan keluar terus. Sebab kita set benda tu besok. Lepas tu kita buat yang baru pula. Buat yang baru. So 10 hari tu kita relax lah. Kita tak payah nak orang otak untuk nak post benda baru. Empat like baru lah page ni. Bulan 6. Bulan apa? Tapi ayam pun dia juga. Okey, jangan campur lah. Dengar yang lezat pun. Okey, sharing macam ni lah yang saya kata sharing tadi tu. Kemudian dalam satu page jangan jadikan pasar malam. Okey, dalam satu page jangan jadikan pasar malam.
fokus pada macam saya kata tadi, satu-satu produk. Okey. Kalau sabun contoh keluar ada 2-3 jenis sabun, tak apalah, fund balik duit betul kan. Sebab saja je kadang-kadang dia nak test kita, dia nak tengok. Sebab tu saya kata ayat-ayat kita kena jaga. Time marah tak payah jawab WhatsApp. Kan, time kita tengah marah, time kita kelang kabut tengah. Paling penting masa bawa kereta. Tak payah tengok handphone. Betul tak? Kadang-kadang masa bawa kereta pun kita kalut. Nak buka WhatsApp tu ada pula customer WhatsApp tanya produk kan. Time tu lah kita kalut nak balas. So ayat akan jadi hitam pukal, spelling tak betul apa semua, lala kita yang insiden. Kan? So jangan. Kita insiden, kita teruk apa. Kesian kalau kita insiden langgar orang yang tak salah. Okey? Jadi kita guna, ada masa dia, ada ketika dia. Komplain